soalan yang kami ajukan. Ni ramai tadi tapi diorang dah ada kerja. Okey. Soalan saya pertama ni, masa ada sekali tu saya dengar Ustaz berceramah. Ustaz kata bila kita duduk atas kursi tu tak boleh letak kaki. Ni rapat lah. Rapat sini. Saya nak tahu. Sebab iblis ketika dia perintah bertemu Tuhan, Macam ni. tak macam ni. Macam ni. Oh, dia tak boleh Tak boleh macam tu. macam ni kan. Macam tu boleh. Yang tak boleh silang. Silang tak boleh. Kebanyakannya daripada gelanggang yang saya cerita tadi tu. Ya. Arwah Haji Ahmad Raja Mai. Merah tu. Buat darurat dari situ. Itu belah KL lah. Tapi sekali lah kita orang. Okey. Ataupun dia ada panggil untuk pergi tu. Tapi kita tengok benda tu macam patutnya tak berlaku. Tak berkeperluan sangat lah. Sebab benda tu ada dekat dia. Tapi cara dia orang tak betul. Betul lah. Lepas tu dalam pengajian kita ada apa kata kata mendirikan berdirilah. Buat sikit Ustaz tak dengar. Terdirilah untuk si Kusani dalam diri batal tubuhku. Aku nak tahu. Ya. Soalan dia. Soalan dia adalah kebanyakan dia orang tak faham sifir bukan dia hikmah dia panggil tu. kan, Tu hikmah diri. Biasanya ada dekat orang yang pendekar-pendekar ni ada lah. Kan? Ilmu pertahan diri. cuma Tahan diri. macam saya duduk dengan Tok Guru saya kat 13 tahun. Macam diorang ni ada yang 5, 6, 7, 8 tahun tapi diorang jarang jumpa. Dan saya dulu alhamdulillah rezeki saya duduk dekat dengan dia. Saya banyak sikit lah. Tu dia panggil ilmu jurus. Ilmu jurus. Nah, abang kata diri kita ni kalau tapi kena duduk ilmu tauhid dulu. Ya? Tak duduk ilmu tauhid, ilmu ni tak jalan. Betul. Sebab asal Dia asas dia ilmu Tuhan, ilmu mengesahkan Allah. Sebab nak besi kursani ke, besi apa ke, mengesahkan Tuhan tu yang utama. Kan? Sebab kalau kita tak pergi kepada Tuhan, sekejap lagi setan ambil alih. Sekejap lagi iblis ambil alih, kita terpedaya dengan benda tu. Dia marah. Kalau kita duduk dengan ilmu ketuhanan, benda ni jadi hikmah bagi kita. Bila kita berjuang, bila kita berperang. Bila kita berperang, dia jadi kebaikan untuk kita. Tetapi kalau kita tak belajar ilmu ketuhanan, kita pakai sekejap lagi iblis mai, kita mula jadi Tuhan lagi. Silap hari bulan nak sparring saja. Asalnya Tapi kalau nak belajar betul-betul. Dan ikut protokol betul-betul. Tapi saranan saya, belajarlah ilmu mengenal Tuhan itu terlebih dahulu. Dan ilmu kenal diri itu lebih dahulu. Baru benda-benda ni tak makan diri. Sekali lagi benda ni makan diri kita. Kita tak kenal Tuhan punya badan, Tuhan punya diri. Hak tu semua mentera kepada menguatkan diri. Biasanya orang guna untuk kekebalan. Benda besi tak boleh tetap kita. Tak boleh potong, tak boleh tumbuh. Dia tak boleh tumbuh. Tapi pantang larang dia ada. Kita silap buat sekali lagi, benda ni lah akan makan kita balik. Tapi kalau belajar ilmu ketuhanan, kita tak heran lah benda-benda ni. ya, Tapi yang Ustaz saran lah, cuba pergi cari satu ilmu yang malaikat maut takut. Ada ilmu tu. Malaikat maut nak main tak wani. Ada tak ilmu tu? Tak ada. Kalau ni maintain bagi elok lah, sebab dia tak boleh buat apa ni. Hang bubuh lah kebai mana pun. Umak Din ni maha guru gayung kan. Gayung ada? Lincah. Umak Din ni pun pi juga dia pun. Anak murid dia yang terbesar mai baru ni jumpa. Betul? Pakai tu kolok tu. Azrin. Dewata Raya. Dia pun kata tak boleh kena mengaji ilmu tauhid ni Ustaz. Tidak jahanam benda ni. Mengaji ilmu tauhid. Jadi tak apa, hak tu kemudian, ilmu hikmah tu kemudian. Mengaji ilmu mengenal Allah. Tahu diri kita siapa, tahu kita ni untuk apa, mai kenapa.
Kenapa Tuhan jadikan keliling kita ni fitnah? Kenapa ada musuh semua dia beritahu? Jadi hak ni kalau kita kemai, belajar hak tu selamat. Tak ada terpengaruh dengan jin. Tak ada terpengaruh dengan iblis semua, tak ada terpengaruh. Sebab tu asal penerangan daripada arwah orang dulu kami. Dia kan pecahkan yang 4 ni. Dua Muhammad. Ya, mesti ya. Adam, roh dengan Allah. Betul. Baru boleh ke tidak? Tak boleh. Buka yang lain-lain ni. Semua tu lah. Mengaji ilmu mengenal Allah ni insya-Allah selamat. Duduk dalam makam mana selamat. Ada lagi. Itu je aku. Sebenarnya kebanyakan yang bawah-bawah ni dia ada ragu sikit. Meragui yang kalau benda tu macam Tok Guru kami bagi CP. Oh, okey. Tapi yang mana tak faham dia orang akan ikut pada kata tu. Dia bergantung pada kata tu tak betul lah. Mana boleh pada kata tu. Betul ya tu. Dia bukan duduk di kata tu. Dia faham CP tu, dia dapat CP tu dia tak payah baca benda tu dia kata ni. Yang kata besi khursani itu bukan besi, jiwa yang kental tu. Jiwa kita yang dia sifatkan sebagai besi lah terah kan. Jiwa yang kita mengenal Tuhan, jiwa yang tahu diri kita, jiwa ni kental. Benda apa tak boleh tembus dia. Jadi kita kena bina jiwa kenal Tuhan tu dulu. Itu yang dalam salah satu CP kita kata asal aku tegur illa liput aku dalam La ilaha illallah dan semua gelanggang akan buat yang tu. Sebab tu nak kita beritahu asal kita. Supaya asal lagi kalau Tuhan bagi dalam bentuk laduni ni, kita faham. Kita tak kena terikat. Kita kena bebaskan diri kita dengan semua keadaan. Balik kepada Tuhan je. Yang ni semua kepada syarat-syarat dalam perguruan. Yang benar bukannya mesti kena macam tu. Tapi tiap gelanggang ni dia ada syarat-syarat dia lah. Pasal apa? Nak mendisiplinkan. Tidak lagi masuk gelanggang tak disiplin. Tak hebat tak apa, tak hebat macam mana? Dengan guru pun seperti ingat. Jadi kalau ada ilmu tauhid, dia tahu dengan siapa dia berurusan, dia tahu level mana dia duduk. Jadi dia tak gah sangat. Kan? Sekali Tuhan test kita dengan kekuatan, kita gah nak sparring orang. Memang tu dia kerja sama dia. Kau nak fight dengan orang ni tak usah. Buat apa? Fight apa pun lah mati gak. Kan? Firaun macam tu punya hebat, bungkus gak dia pun. Macam tu lah, insyaAllah boleh. Balik pada ilmu mengenal Tuhan, insyaAllah. Selamat. Nanti kita kalau ada skill lebih ingat nak panggil lagi sekali. Boleh, insyaAllah. Saya suruh Acam dulu sekali. Boleh. Dia tak Telefon. datang tu dia akak dia sanding kat. Yelah, dia beritahu orang. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Ada panduan agama. Taman Medan. Kampung Medan KL. Apa nama dia? Sudah. Nak tanya dia tak kenal. Debak, kita panggil debak kan. Saya Alang Doktor je kat dia. Oh, ramai. Pegang pesan. Macam saya pun campur sana juga. Dia orang salam lah ke timur. Guru-guru sana. Belah kiri, belah Zulklan lama. Tu geng sekali duduk dengan kita. Terus soalan dia tanya. Ada peluang ustaz ni. Soalan yang tarik sikit. Yang dalam aku tadi cakap banyak soalan. Tak perlu je. Orang sini tadi. SM. Bagai ni banyak ni. Nak boleh palang kalau tak tanya. Dah sampai ni dah lupa semua. Tu lah. Cerita dia tu lah. Dah jumpa tak boleh nak talk kat tu lah. Dua. Tu cerita dia. Jadi kita mau Ada saling satu kita bila kita dah mendirikan solat, lepas tu kita ada belajar sikit lah, tak pandai pun, tak arif pun, cuma kita ada bila kita mendirikan solat Sikit tu, pengetahuan lah. untuk macam Ustaz kata daripada kita taklid tidur orang, baik kita belajar sendiri. Betul. Belajar. Lepas tu bila kita dah tahu, saya rasa macam bila kita pergi surau atau masjid untuk berjemaah tu, kita nampak benda yang tak jadi, benda tu jadi Macam ni. Bila kita faham macam tu, kita tak pergi tak apa. Tapi kita kena jaga syiar. Sekali-sekala kena buat tak. Pasal syiar nak jaga. Faham. Pasal apa jadi jam tak boleh tanya. Pasal tuan-tuan letak saya tinggi. Tuan-tuan tak boleh nak buat apa. Letak saya atas, tuan-tuan takkan boleh buat apa. Cuba tuan-tuan letak saya sama macam tuan-tuan. Boleh tanya. Ni otak tuan-tuan tak boleh letak bawah pada tu. Mesti letak atas. Letak atas habis. Tak boleh tanya apa. Saya tanya tak keluar pun.
Cuma soalan saya daripada yang saya kata tadi. Salah ke kita Tak salah, tak salah. solat kat rumah? Pasal macam ni. Nabi kata, bila aku naik lagi atas, di bawah jadi gelap. Lagi atas aku naik, di bawah lagi gelap. Bila kita sampai ke peringkat, kita mengenal, oh ni sebenarnya, yang bawah semua nampak tak betul ya. Betul? Jadi tahun ni kita diam lah. Kita diam. Kita tak mau pi bukan pasal kita tak mau pi pasal kita tak boleh nampak benda salah banyak berlaku. Dah buat dah tak betul banyak. Kita nak habaq masa tu mana boleh dia berubah. Fitnah tu balik kat kita. No. Jadi kita tak pi sebab apa? Sebab aku nampak buruk banyak ni. Pasal Tuhan buka hijab satu. Kita mula nampak buruk tu. Dan sekali lagi kalau kita tak tahu, kita akan jadi polis kan. Mula tangkap orang. Tak usah pi senang. Oh, boleh. Boleh, tak masalah. Tapi kena tahu lah. Tak tahu kena pi. Sebab bila jadi tanjung, kita tengok benda tak betul. Hati kita dah tak Ha? betul. Imam Ghazali pi semayang tarawih. Bulan puasa dia pi 2 kali kan. Lepas tu tak pi lah. Dia kata aku tengok muka semua orang muka babi. Dengan muka anjing. Aku tak sanggup tengok. Pasal kita ni banyak taklid. Banyak tiru. Bukan buat dengan hati. Bila Tuhan buka orang bagi nampak. Dia pi dia resah. Awak buat macam tu. Buat macam tu. Awak buat silap. Bukan nak abang dia betul. Tapi Tuhan tunjuk dekat dia. Daripada kita pergi bagi jadi orang jadi susah. Baik jangan pergi. Selamat sikit. Sampai rasa tenang esok kita pergi. Ustaz, macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Macam ni. Ini abang pergi lah. Okey. Sedang bawa, kita tak khusyuk, Tuhan khusyuk. Sedang bawa rupanya aku tak khusyuk Tuhan. Itulah khusyuk. Tapi ketika tu, otak kita Tak apa. Bagi tahu terang mana kita boleh konsentrate. Bagi tahu. sekejap je. Maknanya tak boleh. Sedang kata tak boleh, itulah boleh. Oh. Walaupun kita dah duk fikir sendiri. Tak apa. Kalau tarik balik. kita nak pergi, okey, nak dapat khusyuk betul-betul yang macam mana Tuhan mahu macam mana? Mati sebelum mati tu. Bagi tahu. Macam mana khusyuk yang Tuhan mahu lah. Tak tahu. Kalau tak tahu memang tak boleh buat lah. Teringat, ya Allah aku tak boleh khusyuk rupanya. Betul tu. Duduk minta ampun je, ya Allah aku tak boleh khusyuk, aku silap ni. Betul ya tu. Cantik lah. Sekali lagi bila rasa khusyuk tu mai, boleh rasa khusyuk, iblis mai. Tengok orang tak boleh buat macam. Lagi khusyuk tu. Dia apa yang boleh buat setiap hari minta Buat minta doa, ya Allah aku tak boleh pergi betul je hamba aku tak boleh buat. Itu kelas satu betul dah. Itu sifat hamba betul je. Macam kita yang saya cakap dengan Ustaz pada petang tadi kan. Kita ni pantang Kena tweet ya. Kena tweet lompat lah. Pasal apa? Baru nak mendidih. Bukan mendidih lagi. Ayak. Jerang ayak. Dia duduk masa ni kali sentuh ni. Kira nak lompat je. tak ada masalah. Tak ada. Pasal memang permulaan dia memang macam tu. Itulah. Cuma perlu ada pengetahuan sikit supaya boleh bendung. Kalau tidak saya gaduh orang lah. betul sebab banyak bila jadi contoh bila orang yang pandai tanya balik tak dapat jawab mula dah bergaduh. Nak bergadi lah. Nak bertanya berkelahi. Padahal sebenarnya dia salah, dia tak tahu. Dia sikit je pun. Tapi sikit tu dia tunjuk betul. Biasanya macam tu lah. Dia tahu. Tapi bila cakap dengan orang yang tak mampu nak tahu, dia tak ada terima. Kalau tak boleh terima itu senang. Dan orang yang lebih pandai daripada kita sikit, balas sikit, dia dah tak boleh show. Tengoklah, kalau tak kenal diri tetap bangga. Cuba kenal diri. Main nak tanya, siapa yang main tanya kita tu betul-betul? Dia. Kalau dah Tuhan main, apa sparring? Hang siapa nak sparring aku? Ni masalahnya nampak Tuhan main kan nampak orang main. Orang main. Ni masalah dia. Betul juga. Didi Ustaz kan. Tak ingat, tak kenal. Dia tak kenal. Dia tunjuk lagak sikit, sini nak ingin. Wahai Tuhan kata, aku yang main bukan dia. Hang tak nampak aku, nampak dia siapa? Satu, macam nak duduk betul-betul ada tawaduk yang kita nak duduk dalam keadaan Tengok. Apa layak kita untuk main ke dunia? Tak ada layak kan? Sedang kata tak ada layak, tiba-tiba main juga, tu lah tahu tak? Tak ada layak Tuhan, weh hamba buat aku juga rupanya. Oi lecehnya. Tu lah tahu tak tu. Tu lah rendah. Rasa diri tak ada kelayakan untuk hadir.
Dia buat ni atas ingat dia ya. Kelayakan tak ada langsung. Boleh tahu tak? Bila sampai tahun tu, kita buat amal macam mana pun kita tetap pandang tak elok. Semayang aku ni tak terpakai. Kalau Tuhan kira betul-betul lagi habis. Itulah Ustaz. Angka ketiga ni. Dua lebih tiga. Nampak kita tak boleh. Sebenarnya benda tu simple je. Senang aja. Kita tak faham. Bagi renyah-renyah. Orang yang tanya, oh saya dah faham. Apa yang kita start dekat situ, situlah mula. Tempat tu awal, tempat tu akhir. Tahun tu lah mula semua. Siapa aku tak khusyuk? Hang mengetahui kata tak khusyuk, tu lah khusyuk. Kita nak cari khusyuk tu. Nak cari di mana? Kita bukan mampu pun. Sampel pun tak pernah ada. Tak pernah ada pun. Tapi bila kita solat dalam keadaan kita betul-betul, saya pemahaman saya tu khusyuk ni adalah bila kala kita mula bersolat, rasa kesalahan yang kita buat terlalu banyak sampai kita menitiskan air mata. Itu bagi saya betul-betul khusyuk. Tapi nak dapat benda tu bukan dapat. Anugerah. Dia anugerah je, bukan kita boleh buat pun. Sebenarnya diri kita ni bukan diri mengingat. Diri kita ni diri diingat. Faham? Kita tak pernah mengingat pun, kita diingati, bukan kita mengingati. Diri kita ni diri yang diingati Tuhan, bukan diri yang mengingati Tuhan. Pasal apa? Kita saya tak ada, kerana dia ingat, dia buat bagi. Inilah diri diingati, bukan mengingatkan dia. Jadi nak tunjuk kata diri diingati, mengingatilah tempat tunjuk dia. Tu yang kita nak ingatkan dia. Wahai, kerana dia mengingati, kerana kita diingati, baru kita boleh mengingati. Kalau tu, siapa ingat dekat siapa? Tuhan ingat kat kita, kan kita ingat kat Tuhan. Kalau Tuhan ingat kat kita, apa kita nak tunjuk? Boleh pakai baju, pasal dia ingat, tak ingat, takkan boleh pakai baju. Okay. Yang terakhir saya. Dulu kita ada dalam kajian masa mula nak mengaji dulu dengan arwah Haji Ahmad, dia ada bagi pantun yang macam saya cakap Awaludin Ma'rifatullah, awal gabung mengenal Allah, nak kenal Allah, nak kenal diri, kenal diri, biasa diri, biasa diri, zahi Allah. Okay. Lah ni cuba tengok yang betul-betul ada dari segi wujud hakikat siapa? Tak mana tahu kata dia ada. Tengok ni nyata kebesaran ni. Bukan kita punya pun. Dua tangan dia buat, tak dua kaki dia buat. Nyata je diri dia yang buat, bukan nyata benda dibuat. Nyata yang membuat tu, bukan nyata yang dibuat. Mana lebih sebab kita diajak macam selalu ingat pada Nabi, selawat. Mana lebih pada ustaz kita ni, mana lebih penting selalu selawat atau selalu Mengenal yang kita selawat dulu. Okey, macam mana? Selawat tu, yang kata selawat tu perangai yang mengingati Tuhan tu. Menyempurnakan, sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad dah ingat kat Tuhan tu. Muhammad tu nak berdiri di mana? Berdiri di kenai. Kita mengenali tu. Berdiri di tau, tu selawat. Jadi nak nyata kenai tu selawat, kena sebutlah perkataan tu. Tapi kalau kita tak faham, sebut saja. Nak buat apa? Mana lebih penting? Antara selawat dengan Istighfar. selawat kot. Dalam selawat ada istighfar lah. Sebab selawat pada Muhammad dia suka bertaubat. Muhammad rajin bertaubat. Siapa sebut nama dia, orang tu dah pun bertaubat. Ya. Dia sering ingat dia. Ya. Mesti clear punya ingat dia. Sebab sifat dia suka bertobat tu. Ustaz, sekali Allah bagi pengenalan dia bagi kita. Kita ni nakal. Kita buat benda maksiat semua. Adakah dia akan buat kita dengan keburukan yang kita buat, dia akan buat kita jauh daripada Allah? Pasal apa dia buat nakal? Baru kita tahu apa dia baik. Tak ada nakal nak tahu baik je nak. Pilah kat Tuhan dengan nakal tu, baiklah tu. Ya Allah, aku jahat. Hang tak jahat, mana tahu hang baik?
Jahat macam mana tak tahu? Macam mana nak tahu baik kalau tak buat jahat? Kalau kita tahu kita baik, kita riak pula. Jadi jahat tu baru jahat tu Dengan duduk dalam cerah baru tahu apa dia gelap. Duduk dalam lapang, itulah tanda kenyang. Tak lapang, mana tahu kenyang. Duduk dalam keadaan hamba, itulah Tuhan. Mana boleh jadi Tuhan kalau tak ada hamba? Itu ya tu. Dah salah. Okey. Ada dalam kajian hakikat pula. Pernah dengar apa mati sebelum mati. Macam mana? Buang wujud. Buang pandai, buang bijak, buang tahu, buang dengar, buang nampak, buang. Tak ada benda tu mendatang lah. Masa ketika tu mati dah. Bila matikan diri sebelum mati tu nyawa. Kita ada tahu tu bukan kita punya, dia punya. Kita ada melihat bukan kita punya. Kita sedang melihat ni bukan kita punya, anugerah. Maka menyedari bahawa dia anugerah, itulah mati diri. Keluar daripada kemampuan diri, balik kepada kemampuan Tuhan. Dengan sebut la haula wala. Tidak ada daya dan upaya. Itu kemampuan tu mati. Maka yang hidup, quwwata illa billah. Melainkan dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Itu mati diri ya. Tak sedang kata tak mampu. Kalau mampu dia punya. Sedang kata tak ada. Kalau ada ni mesti dia punya. Jadi kita ni apa dah? Menikmati hak dia punya. Bukan kita punya pun. Kita tak ada apa. Rasa dia. Ya. Dia bagi boleh menikmati. Lepas kita menikmati, tahu kata dia punya, bagi balik ke dia. Dan lagu mana, macam mana bagi balik. Kadang-kadang terlupa dengan makan. Tengok TV tak ingat dah macam makan ni. Lepas tu, Punya makan. macam mana nak balik? Macam mana nak balik ke dia? Sedang kata ketidakkemampuan tu. Tak mampu rupanya Tuhan. Melainkan aku tahu hang lah duk tunjuk diri. Balik dah tu. Betul dah. Sikit dah lari. Macam tak apa. Tak tahu ya. Tahu betul. Hak duk buat dah. Buat terus lah. Tahu dah lagu mana. Takkan main bangga. Takkan main hebat. Ni masalah tak tahu tu. Tu yang tahu sikit tu. Malah nak separing lah. Habis Man City dah durat. Ada lagi satu. Saya dengar pantun. Pantun ni berbunyi lebih kurang lah. Dia kata kalau kau datang dengan kepadaku dengan amal, akan ku timbang setiap amal baik dan buruk. Kalau kau datang kepadaku dengan apa? Dengan saya shortcut lah Kalau kau datang kepadaku dengan pengenalan, akan aku tanya kepada kau sebanyak mana kau kenal aku. Tetapi jika kau datang padaku denganku, itu urusanku. Macam ni. Nama apa? Alang. Alang main dulu. Alang bawa apa? Bawa Tuhan ni kan. Main macam tu. Balik macam tu. Alang jangan balik ni. Semayang aku Tuhan. Bila yang semayang? Tapi macam Ustaz cakap, kita balik nanti kena buat pengenalan. Bawa pengenalan. Pengenalan siapa? Pengenalan Di mana pengenalan tu? pada kita. Tengok diri tu sudah. Dah tahu dah pengenalan. Boleh tak bagi soalan yang pendek? Ustaz bagi jawapan yang panjang. Bagi jawapan panjang semua, Ustaz bagi pendek-pendek. Palang ni kan. Betul lah dia. Betul. Lah ni tengok. Main dulu ada apa? Kalau tak ada apa yang ada? Apa yang ada? Lu apa tak ni? Apa yang ada? Mesti ada benda kalau tak ada. Macam mana boleh tak ada kalau benda tu tak ada? Mesti ada sesuatu yang ada. Baru boleh tak ada tu ada. Ada Tuhan lah. Kalau tu Alang main dengan Tuhan, Alang nak buat apa? Balik dengan dia. Main dengan dia, mesti balik dengan dia. Pergi kat dia dengan dia. Semayang dengan dia, doa dengan dia, makan dengan dia, minum dengan dia. Masalahnya lah ni, makan dengan siapa? Makan dengan dia kan makan dengan diri sendiri. Tengok. Putih tentu awal. Oh, malu lah macam tu. Sebab tu kita main dengan dia. Main dengan dia nak pergi dengan doa macam mana? Hang main dengan aku. Tuan-tuan ambil doa, balik aku dengan doa. Bila yang boleh doa? Ya. Ada, apa lagi? Tengok delay. Tak ada lah. Ya, boleh sebab ni. Ha? Tak boleh sebab. Kita ada buffet lah kan? Kita ada buffet. Oh, Ustaz, okey, kita dah faham dah. Ni sebenarnya benda tapi banyak. Sikit saja. Tahu, hijab. Hijab dengan diri kita sendiri lah. Kita duk sangka kita boleh pi. Kita tak sangka dia yang bawa pi. Kita duk sangka kita ingat. Kita tak sangka ada aku yang bagi ingat. Dia yang pilih bawa. Hang tak ada apa, aku yang pilih. Saya tanya dah tadi, apa layak? Apa layak untuk kita nak hidup? Ada layak tak?
Kalau tu dia yang bagi hidup. Hidup dengan dia nak cerita apa? Dia punya. Kalau boleh semayang, tahu dah dia bagi. Semayang lah. Duk abang, Tuhan terimalah ni. Terima apa? Hang mau aku buat, semayang mau aku buat. Betul tak betul minta doa. Buat aja. Duk pesoh buat apa? Buat aja. Ni pasal doa. Macam mana cara yang sebenar-benar? Ya Allah, aku ni bodoh. Pasal hang tahu aku bodoh dan aku betul aku bodoh. Jadi selamatkan aku daripada kebodohan ni. Sehingga aku tak nampak hang. Hang bagilah aku pandai supaya aku boleh nampak hang. Masalahnya duk rasa pandai. Minta tu, minta tu. Macam Tuhan ni. kata, La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Nak tengok siapa? Nak tengok kita kan nak tengok kebesaran dia? Masalahnya kita tak tengok kebesaran dia, kita tengok kita. Asal minta je. Tuhan kata, minta tu bukan pasal aku tak tahu hang. Aku bagi hang minta, bukan pasal aku tak tahu kata hang tak tahu. Bagi tahu kita ni Aku bagi hang minta, aku nak abang hang. Hang lah hamba aku. Di mana dia rasa nak minta tu? Bukan benda yang hang minta, rasa nak minta tu. Kalau tunggu hang minta baru aku nak bagi, aku bukan Tuhan. Pasal apa? Yang hang minta tu baru aku bagi. Nak minta baru aku yang bagi. Pasal aku tak tahu kan, pasal aku nak nyatakan hang hamba aku. Yang dia minta aku, ya Allah, panjanglah umur. Tuhan kata, hang tak nak boleh panjang 30 lah. sombong lah. Dia menampakkan kita tak kenal. Kalau kenal, pasal apa doa? Nak abang hamba. Tak ada doa, hamba nak cerita tahu nak. Bukan benda yang diminta. Doa tu. Kenyataan hamba tu. Kalau tunggu nak minta, berdoa. Bernyawa, kena minta. Kau ikut nak kena minta. Kan? Betul? Kalau ikut nak kena minta, baru boleh bernyawa, kena doa tak? Agak-agak sehari berapa kali? Mampu kita nak minta. Tak minta apa dia bagi. Hang ingat, aku tak tahu apa yang hang mau. Bukan aku suruh minta tu. Aku suruh hang tengok. Minta tu apa tanda dia? Tanda aku kaya, hang miskin. Yang tu aja. Minta pasal-pasal. Yang tu, yang ni, yang tu. Aku nak hang tahu. Minta tu menandakan aku ni kaya, hang tu miskin. Aku tak akan nyata kaya melainkan hang nyata miskin. Hang habaq, hang miskin, hang tak payah habaq aku kaya. Automatik aku kaya. Ni masalahnya hang habaq hang kaya juga, apa aku? Saya ada satu soalan last. Ini daripada sahabat. Ini daripada sahabat baik saya. Okey. Tapi dia tak ada kat sini. Okay. Saya pernah cakap dengan dia, baik pun dia, buruk pun dia. Okey. Maksud dia, baik kita pun balik kat dia. Okey. Buruk kita pun balik kat dia. Okay. Sahabat baik saya ni ada berkata, Pendekkan soalan. Habis lah, time aku buat zina, dia dengan aku lah. Abang dia ada lah, tapi yang buat siapa? Dia. Kalau itu yang kena siapa? Dia. Hang lah buat, hang kena. Tapi hang boleh buat lah kalau Tuhan tak ada. Tengok. Masa hang buat, Tuhan tetap kena ada. Pasal hang bukan tahu nak buat pun. Dia aja. Pasal apa dia jangan pasal mau. Hang kekasih aku, hang minta apa pun aku bagi. Dia yang lupa balik kat dia. Dah kalau hang tahu tak betul, baliklah abang lah kat aku. Aku peduli apa benda-benda tu. Betul? Kalau aku peduli hang buat tu, aku peduli, aku geram. Aku sama macam hang lah. Aku ni muntaqim, maha menyiksa. Tuhan ni al-muntaqim, maha menyiksa. Tapi aku punya rahmat potong tu muntaqim tu. Aku lebih merahmati daripada menyiksa. Rahmat tu Mengatasi marah aku. Pasal apa tak main aku dengan rahmat aku? Mainlah kat aku, Tuhan. Hang tak payah abang aku tahu, hang tak payah abang aku tahu. Aku ampun dah dosa hang. Apa kita nak cerita sebenarnya? Lah ni nak cerita apa? Hang Tuhan, aku hamba. Sudahlah nak cerita apa? Bukan boleh keluar dari takdir dia pun. Buat bila apa pun tetap dengan takdir dia juga. dia buat macam mana. Nak cerita lah macam mana pun tetap Tuhan kata aku punya, bukan hang punya. Ya, tadi cakap sifat apa? Saya nak tidur ni. Kelas kan? Tak apa, ada nanti tanya. Baik. Mana ni kan?